Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini bagi menyambung pengajian kita di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya hadis-hadis Nabi, apabila disebut hadis sebagai ulang kaji kepada sahabat-sahabat, kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ditanya apa itu hadis, hadis dalam bahasa Arab ialah khabar atau berita. Hadis juga dalam bahasa Arab ialah perbicaraan. Hadis juga dalam bahasa Arab benda baru, benda baru. Tetapi dalam sudut syarak, hadis bermaksud ma utifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal qaul, sama ada berupa perkataan, wal amal, sama ada berupa perbuatan, was sifat, sama ada berupa sifat, wat takrir, sama ada berupa pembenaran, pengiktirafan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu maksud hadis. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua. Hadis Nabi terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama hadis yang makbul, hadis yang diterima. Hadis yang makbul, hadis yang diterima. Para ulama membahagikan hadis makbul kepada dua jenis pula, iaitu hadis yang sahih dan hadis hasan. Apabila disebut hadis hasan, apa makna hasan? Apa maksud hadis hasan? Kata para ulama, hadis hasan ialah hadis yang tidak mencapai darjat sahih. Lam yablughu maratibus sahih, hadis yang tak sampai darjat sahih. Pada zaman salaf, hadis hasan ni sebenarnya adalah hadis dhaif, tetapi hadis dhaif yang ma'mul bihi, hadis dhaif yang boleh diamalkan, maka dia jadi hasan. Maka sebab itu kata para ulama, hadis Nabi SAW terbahagi kepada dua bahagian. Hadis yang disebut sebagai hadis makbul, hadis yang diterima, yang terbahagi kepada hasan dan sahih, dan hadis yang mardudun, hadis yang mardud, yang ditolak, iaitu terbahagi kepada dua jenis juga, hadis dhaif dan maudhu'. Dhaif dan maudhu'. Adapun maudhu' ni dia bahagian dari dhaif, tetapi dhaif ni banyaklah. Sama ada hadis tu mungkar, sama ada hadis tu ada hadis syaz dan sebagainya. Maka apabila kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena baca hadis bahagian yang satu, bahagian yang makbul, hadis-hadis makbul. Ini kewajipan kita, kewajipan orang Islam untuk baca hadis Nabi, cari hadis-hadis makbul, hadis yang diterima, sama ada daripada hadis sahih atau hadis hasan, untuk dia beramal dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu usul Islam, mengambil apa yang sahih. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila datang bulan Sya'ban, bila masuk bulan Sya'ban yang kita sebut Sya'ban daripada kalimah sya'bah. Sya'bah ni maknanya terpotong, terpecah. Ataupun sya'bah juga bermaksud sesuatu yang terpisah. Orang Arab menyebut bulan Sya'ban ni sebab kerana pada bulan ini dia adalah
terpisah di antara bulan Rajab yang disebut sebagai bulan haram dan bulan Zulkaidah. Maknanya Zulkaidah, Zulhijjah ini bulan-bulan haram. So dia duduk tengah-tengah. Kan? Sya'ban, Ramadan, Syawal, kan? Lepas tu main bulan haram balik. So dia duduk tengah-tengah. Maka bagi orang Arab bulan Sya'ban ni bulan yang terpecah. Dan Sya'ban juga sebagian orang Arab depa pada bulan ini depa keluar daripada pendalaman pergi cari air. Sya'ban pergi cari air. Jadi kata para ulama, berkenaan dengan Sya'ban ini jadi isu sebab sebagian orang mengangkat bulan ini sebagai bulan yang ada fadilat dan keistimewaan berdasarkan riwayat-riwayat hadis. Jawapannya memang ada. Memang bulan ini bulan yang istimewa kerana dia mendekati Ramadan. Nabi SAW daripada Aisyah sangat banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban berbanding bulan-bulan lain kecuali Ramadan. Walau bagaimanapun kaedah dalam Islam, al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Kaedah dalam ibadat, asal sesuatu kaedah dalam ibadat berhenti sehingga ada dalil. Jadi dalam bulan Sya'ban adakah wujud fadilat khusus seperti malam nisfu Sya'ban? Maka kata para ulama, tak ada satu pun hadis yang kuat dan sahih yang boleh dijadikan hujah adanya kelebihan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Tak ada. Kecuali satu hadis. Satu dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, At-Tabarani, yang mana hadis itu pun fihi maqal, ada perbahasan. Iaitu hadis Nabi yang disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Nabi bersabda, Allah melihat kepada hamba-hamba dia pada bulan Sya'ban, pada pertengahan nisfu Sya'ban, fayughfiru lahu, lalu diampunkan seluruh makhluk kecuali orang-orang yang musyrik, wa masyahid, dan orang yang bermusuh. Tetapi hadis ini pun hadis yang fihi maqal, ada khilaf. Di kalangan para ulama ada yang mensahihkan seperti Syekh Nasaruddin Al-Albani mensahihkan hadis ni, tetapi di kalangan para ulama ada yang mendhaifkan hadis ni dan majoriti mendhaifkan hadis ni. So mana kata hujah yang kuat tak ada. Ada pun hadis dhaif. Kalau nak pakai pun boleh dikatakan lebih kepada fadailul amal, nak menggalakkan orang ibadat sikit-sikit boleh, tapi tak boleh nak itlaq ataupun tak boleh nak jazam, tegaskan bahawa memang ada kelebihan special, tak boleh. Jadi sebab itu apabila ditanya apa ibadat khusus pada malam nisfu Sya'ban, tak ada, kecuali beribadat seperti malam biasa. Maka amalan orang yang mengkhususkan pada malam nisfu Sya'ban, membaca Yasin, melakukan solat sunat khusus dan sebagainya, bahkan sampai menyambut malam nisfu Sya'ban dan menyambut keistimewaan tertentu, maka itu adalah sesuatu yang menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah, kita mengadakan benda yang tidak ada dalam hadis Nabi atau tidak ada dalam nas syarak. Ini masalah. Jadi dia tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, masalah dia benda ni, orang yang mempopularkan ajaran-ajaran baru bid'ah dalam masyarakat, mereka terkenal, mempunyai atba', pengikut yang ramai, followers, dan mereka mempunyai manhaj beragama yang sangat pelik. Tuan-tuan, sebab tu kita lihat di Al-Azhar misalnya, pergi mengaji di Al-Azhar tak salah, sebab ramai asatizah yang balik dari Al-Azhar mengajar ilmu yang sahih, ada ramai. So manhaj beragama di Al-Azhar itu bukan bergantung kepada universiti, tetapi bergantung kepada pilihan pelajar. Maka sebab itu pelajar agama yang pergi mengaji di Al-Azhar, 4 tahun duduk di Al-Azhar, ada yang tidak boleh berbahasa Arab, ada yang tak kenal pun ulama-ulama Al-Azhar kecuali ustaz-ustaz Indonesia. Kerana dia berada di Al-Azhar, dia bukan belajar dengan masyayikh Al-Azhar,
tetapi belajar dengan tutor guru Indonesia yang duk pergi ke Al-Azhar mengajar di sana, di daurah-daurah, program-program, rumah-rumah pelajar, rumah kebajikan negeri pelajar. Maka sebab itu kita melihat bahawa walaupun belajar di Al-Azhar tidak membawa manhaj Azhari ke Malaysia, tapi bawa balik manhaj Indonesia, manhaj Hadramaut, bawa balik fahaman Sufi dan sebagainya yang menyalahi dalam buku-buku textbook dalam Al-Azhar itu sendiri. Itu satu masalah. Dan jumlah mereka ini ramai. Saban tahun Universiti Al-Azhar menghasilkan belah ribu atau 10,000 atau 6,000 pelajar graduate dari Al-Azhar, dibandingkan daripada pelajar-pelajar di universiti di Madinah, Ummul Qura, daripada Riyadh, universiti daripada Jordan, tak sampai 1,000, ratus nak lawan yang ribu-ribu ni. So bagaimana dalam masyarakat dia dah menjadi sebati, orang-orang rakyat awam suka kepada cerita-cerita pelik-pelik, ganjil, wali-wali, benda-benda yang tidak ada nas daripada Al-Quran dan hadis. Jadi manhaj beragama tu bermasalah. Maka itu masalah dia. Sebab kata para ulama, orang-orang awam agama mereka adalah agama asatizah. Orang-orang awam ni agama dia agama mufti dia. Jadi kalau mufti pun sokong zikir huha-huha, maka apa yang kita nak harap pada orang awam kalau dah mufti pun sokong? Maka sebab itu menjadi satu masalah dan musibah kepada orang-orang yang menyampaikan sunnah. Sebab bila kita sampaikan sunnah, kita nak kena bagi jawapan, nak kena bagi penjelasan terhadap amalan-amalan yang rosak yang dibuat oleh pendakwah-pendakwah yang membawa kepada kesesatan ini. Dia mengajak 5 minit, duk cerita benda rosak 5 minit, kita nak kena explain berjam. Lepas tu kita kena buang masa nak explain dekat dia, lepas tu kita nak bagi penjelasan pula, nak cover balik kesalahan dia. Meletihkan kita. Memang habis masa kita nak menjawab puak-puak ni lah. Dan mereka ada sumber yang banyak, kita tak ada. Maka sebab tu kita lihat sangat menyedihkan fenomena ni. Kalau tidak kerana demi mengharap pahala dari Allah, tak ada siapa peduli benda ni. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, ada ustaz dia naik atas pentas, dia berceramah 5 minit dia cakap pasal wali, 5 minit dia cakap pasal benda-benda merepek bagi fadilat itu fadilat ini yang palsu, ijazah pelik-pelik, ijazah zikir, ijazah bismillah, ijazah itu ijazah yang pelik-pelik, yang mengarut, yang dusta. Follower dia ratus ribu, view dia 1 juta, sebaran maklumat dia. Kita yang nak bagi penerangan, nak jawab balik benda yang dia kata tu salah, kita nak kena buat research, kita nak kena cari dalil, kita nak kena cari hujah, nak cari fatwa ulama, nak rat balik, nak jawab balik apa yang dia buat. Kerja kita lagi teruk. Lepas tu dah teruk kerja, explain dekat orang awam, dituduh pula Wahabi. Habuk apa tak dapat, kena pula tuduhan seketui Wahabi lekat atas kepala, kena ban pula. So maknanya dia satu bala dan wabak musibah benar ni, satu fitnah. Maka sebab itu bagi menghadapi situasi ini, kata para ulama, tanggungjawab jatuh kepada orang-orang awam, kan? Orang-orang awam berperanan untuk memilih dan mencari sumber agama masing-masing. Maknanya tak boleh nak salahkan pendakwah lagi lah, pasal mereka dah terikat dengan tangan mereka nak selesaikan masalah ni. Tanggungjawab jatuh pada orang awam untuk memilih asatizah dan memilih sumber ilmu masing-masing. Ketika itu tanggungjawab bukan pada pendakwah lagi lah, pada orang awam tu sendiri. Maka sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita tidak boleh menjadikan alasan bahawa ustaz kata, mufti kata, tok guru kata, kerana pada hari kiamat, bahkan di dalam kubur, Allah akan mempersoalkan pilihan kita. Allah akan mempersoalkan pilihan kita kerana telah sabit dalam Al-Quran. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk tidak mengikut sesuatu yang kita tidak tahu.
wala taqfu ma laysa laka bihi an. Jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu. Karena inna fuad, sesungguhnya hati kamu, lisan kamu, mata kamu, penglihatan kamu, semua akan disoal. Ulaika kana anhum mas'ula, semua akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada hadis Nabi ni. Jadi bila kita nak mai baca hadis Nabi ni, saya nak sebut bahawa ia benda yang berat dan besar. Benda besar ni. Kita sambung pada muka surat 205. Hadis daripada Aisyah, daripada isteri Nabi SAW, ibu orang yang beriman. Kata Aisyah, ibu orang yang beriman, qalat, katanya, Aisyah adalah ibu orang yang beriman, meninggal pada tahun 57 Hijrah. Jenazah beliau disalatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahkan itu wasiat daripada Aisyah, ibu orang yang beriman, kalau dia mati, dia nak jenazah dia disalatkan oleh Abi Hurairah. Ini adalah salah satu bentuk kemuliaan pribadi Aisyah, ibu orang yang beriman. Sebab masa dia hidup, dia banyak duk berselisih dengan Abu Hurairah. Fatwa dia dengan fatwa Abu Hurairah selalu clash. Selalu clash. Paling masyhur adalah pasal kucing. Abi Hurairah bawa hadis Nabi bahawa ada seorang wanita yang diseksa oleh Allah kerana menganiaya kucing. Hadis itu sahih dalam Muslim. Dalam hadis Nabi diriwayatkan ada satu orang bertanya kepada Rasulullah tentang seorang wanita yang mengurung kucing dia. Dia kurung binatang kucing ni sampai mati, tak diberi makan minum. Maka kata Nabi SAW, wanita itu di dalam neraka. Maka Aisyah bila dengar hadis tu, oh, Abi Hurairah dia nak bela kucing, Aisyah nak bela wanita. Maka dia kata Allah tidak akan menganiaya atau mengazab seorang wanita kerana kucing. Aisyah menolak hadis ini. Dia kata sesungguhnya Allah tidak akan mengazab seorang wanita mukminah, seorang wanita yang beriman hanya kerana kucing. Jadi clash. Tak apa, ni bukan kita nak bahas perselisihan para sahabat, tapi nak sebut sikit je lah. Maknanya mereka ada clash. Tetapi bagaimana akhlak mereka dalam perselisihan? Sebelum dia wafat, dia berpesan kalau dia mati, jenazah dia disalatkan oleh Abi Hurairah. Ini keindahan dan kemuliaan akhlak ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kata Aisyah, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada meninggalkan satu perbuatan. Wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi, sedangkan baginda sangat mencintai perbuatan itu. Khasyata an ya'mala bihi nas, kerana baginda bimbang kalau orang ramai akan melakukannya, fayufrada alaihim, sehingga difardukan kepada mereka amalan tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Daripada Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan lihat hadis ni. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu perbuatan, la yada'ul amal, satu tindakan yang dibuat oleh Nabi, la yada'ul amal, meninggalkan satu amalan. Wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi, walaupun Nabi suka, Nabi tinggal. Khasyata an ya'mala bihi nas, kerana Nabi bimbang manusia akan pergi buat benda tu sampai jadi budaya, fayufrada alaihim, sehingga diwajibkan kepada mereka. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW tidak mahu memberatkan umat dia. Walaupun Nabi suka satu amalan, Nabi duk buat, tapi kalau orang ikut sampai menjadi ada risiko benda tu jadi wajib, Nabi tinggal. Kerana bimbang akan menyusahkan umat dia. Maka bagaimana dengan fiqh, manhaj beragama yang ditunjukkan oleh Nabi dalam hadis ini?
jika dijadikan neraca ataupun dijadikan cermin kepada amalan kita. Betapa banyak amalan-amalan agama dalam masyarakat kita, kita duk buat, kita paksa orang buat. Yang tak wajib pun. Tapi disebabkan kerana dah dijadikan budaya dan amalan, seolah-olah jadi wajib. Contoh, malam Jumaat kena baca Yasin. Malam Jumaat tak baca Yasin tak boleh. Kena baca Yasin, seolah-olah wajib. Seolah-olah. Masjid kalau tak baca Yasin akan jadi pelik. Sedangkan Nabi SAW berusaha meninggalkan benda yang Nabi suka semata-mata kerana takut jadi wajib kepada orang. Menunjukkan dalam Islam, apa yang tidak diwajibkan oleh Allah jangan kita wajibkan. Apa yang tidak diketatkan oleh agama jangan kita ketatkan. Maka sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang lain syarah kepada hadis ini, dalam riwayat Abi Daud, kata Nabi SAW, termasuk dosa yang besar dan berat kepada seseorang yang melakukan satu perkara dan kerana dia diwajibkan sesuatu urusan kepada umat Islam. Termasuk dosa besar dan termasuk celaan kepada seseorang yang melakukan satu benda atau membuat satu tindakan yang kerana dia orang lain jadi wajib, orang lain jadi susah. Sebab tu para sahabat Nabi SAW takut. Pada zaman mereka takut dengan Nabi sebab takut kalau mereka buat something atau sesuatu, tiba-tiba turun wahyu. Kerana mereka jadi musibah. Atau kerana mereka turun kewajipan. Maka sebab tu dalam hadis yang lain Nabi SAW ketika memberitahu para sahabat tentang kewajipan haji, lalu ada satu orang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, adakah pada setiap tahun kena buat haji?" Nabi diam, Nabi tak jawab. Lalu ditanya, "Ya Rasulullah, adakah kita kena buat haji setiap tahun?" Nabi diam. Lalu dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, adakah setiap tahun kita kena buat haji?" Nabi kata, "Kalau aku jawab ya, mampu kamu?" Nabi kata, "Kalau aku jawab ya, nescaya kamu tidak akan mampu melakukannya. Dan jangan banyak soal." Nabi menegur para sahabat, jangan banyak tanya. Bila Allah dah perintahkan, Nabi dah suruh buat. Wa iza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Bila aku suruh kamu buat satu benda, buat dengan apa yang kamu mampu. Jangan banyak tanya. Jadi sebab tu muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi sanggup tinggal amalan yang Nabi suka kerana takut jadi wajib dekat para sahabat umat Islam. Maknanya dalam syarak kita tak disuruh menyusahkan orang. Maka sebab itu dalam Islam, benda yang kena buat dengan orang ramai ni, benda yang memang fardu, memang yang disyariatkan. Contoh, solat jemaah. Solat jemaah memang fardu, solat jemaah memang disunnahkan. Sebab tu buat jemaah. Tetapi apabila solat sunat kita tak buat jemaah, maka sebab itu sebab baik solat sunat adalah di rumah, bukan di masjid. Sebab tu Nabi tak mengumpulkan para sahabat, "Jom kita sembahyang sunat ramai-ramai." Kerana itu pada bulan Ramadan Nabi mula-mula sembahyang tarawih berjamaah dengan para sahabat. Malam kedua makin ramai, malam ketiga ramai, Nabi tak buat dah. Kerana bimbang akan menjadi fardu dan wajib pada umat Islam. Nabi tak mau. Tak mau sebab nanti akan menyusahkan. So bayangkan muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam Islam punyalah Nabi, subhanallah, punyalah Nabi nak mendidik para sahabat supaya tidak menjadikan agama ini menyusahkan orang. Sehingga kan ada hadis, kalau hari Jumaat dan hari raya jatuh pada waktu yang sama. Kalau hari raya dan hari Jumaat jatuh pada waktu yang sama, maka siapa yang solat Jumaat, siapa yang solat hari raya tidak perlu menghadiri solat Jumaat. Punya tak nak bagi orang berkumpul, orang susah. Kerana memahami bahawa orang nak main masjid tu akan memakan masa. Orang main masjid akan memakan tenaga. Orang main masjid akan makan sumber. Akan pakai sumber, akan menyusahkan mereka. Kecuali benda yang sangat penting. Seperti solat Jumaat. Seperti solat hari raya. Seperti solat fardu 5 waktu sehari semalam. Adapun selain daripada ni, tak payahlah duk main. Hujan pun tak payah main masjid. Hujan pun tak payah main masjid.
Ini kan pula nak berkumpul sebab Maulidur Rasul. Ini kan pula nak berarak sebab Maulidur Rasul, nak kena berarak, budak-budak kena berdiri pagi-pagi, bawa bendera dan sebagainya. Benda yang menyusahkan macam ni, tak ada kewajipan dalam syarak, Islam takkan suruh buat. Sebab tu bid'ah ni bagilah nama alasan bid'ah hasanah ke, bid'ah apa, bid'ah itu ini ke, ataupun khilaf ke, fiqh ke, apa ke, dia takkan selari dengan tujuan syarak atau manhaj beragama yang diajar oleh Nabi. Dia takkan selari. Maka Nabi SAW punya tak mau bagi orang susah. Ini benda yang disyariatkan, apatah lagi benda yang tak sunnah. Benda yang disyariatkan, kalau hari raya jatuh pada hari Jumaat, dalam riwayat, dalam hadis, Nabi bagi pilihan, siapa yang nak mai Jumaat, mai. Tak nak mai pun tak apa sebab dah mai dah. Apabila hujan, dijamakkan salat Maghrib, Isyak, Zuhur, Asar sebab hujan, supaya orang tak perlu mai masjid 2 kali sebab basah. Begitu mudahnya, begitu tak mau menyusahkan orang datang beragama benda yang tak disyariatkan, benda yang tak difardukan. Selagi benda tu tak fardu, tak payah mai. Maka bagaimana tuan-tuan boleh terima atau boleh menerima satu ajaran kita kena berkumpul di kubur untuk bertalqin dan bertahlil? Bagaimana orang nak kena kumpul dekat kubur ramai-ramai, kena berdiri atau duduk dekat sejam? Wahai si mati, kamu akan didatangi oleh malaikat. Benda ni tak fardu, benda ni tak sunnah, benda ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Suruh orang yang berkumpul yang menuntut kepada sumber, menuntut kepada masa, tenaga, duit dan sebagainya, sedangkan ia tidak difardukan, ia tidak disunnahkan, tak disyariatkan. Benda hak syariat pun Islam seboleh-boleh tak mau menyusahkan. Itu yang disyariatkan. Ini kan benda yang tak disyariatkan. Sama dengan kenduri arwah, menyusahkan orang, menyusahkan keluarga si mati, nak kena siap makanan, nak kena keluar duit dekat orang dan sebagainya, nak kena jamu tetamu dan sebagainya, sedangkan ia tak disyariatkan, dia tak disuruh. Benda yang disyariatkan pun Nabi seboleh-boleh tak nak menyusahkan. Kalau dah mai hari raya, tak payah mai masjid Jumaat. Kalau dah hujan, tak payah mai masjid. Sallu fi rihalikum, solatlah di rumah-rumah kamu. Muazzin akan laungkan azan, sallu fi rihalikum, solatlah di rumah-rumah kalian, sebab hujan. Maka kalau itu pun fardu, benda yang ada dalam Quran sunnah, tak payah buat sebab menyusahkan, sebab sebab maslahat kepada umat. Ini kan pula benda yang tak ada dalam sunnah, tak ada dalam hadis, tapi bid'ah, tapi benda yang orang buat. Kenduri arwah, tahlil, talqin, dahlah tak ada dalam sunnah, menyusahkan pula. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka barang siapa yang akalnya waras, memahami Al-Quran dan hadis, dia akan melihat manhaj, cara beragama yang dibawa oleh Nabi sangat bercanggah dengan cara beragama kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam Islam Nabi mendidik umat dengan perkataan rukhsah, kemudahan dari Allah. Bagi yang bermusafir ada rukhsah untuk melakukan jamak dan qasar. Itu yang fardu, ada jamak dan qasar. Maka bagaimana pula dengan amalan-amalan umat Islam yang tidak ada nas daripada Quran dan hadis? Lepas tu tak ada diskaun pula lah. Tak ada diskaun. Amalan-amalan seperti sambutan itu, sambutan maulid dan sebagainya, yang mengeluarkan kos belanja yang mahal. Buat sambutan maulid Nabi peringkat kebangsaan, peringkat nasional, bukan harga sikit belanja, ratus ribu, puluh ribu. Sedangkan duit itu kalau Nabi wujud masih ada, Nabi akan menyuruh duit itu dibelanjakan kepada anak yatim, para janda, miskin dan sebagainya. Lebih menepati sunnah dan kehendak Nabi dari buat majlis birthday. Maka sebab menyalahi manhaj beragama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu belum lagi ustaz-ustaz ni dia suka bawa amalan-amalan kepada orang ramai, bawa zikir yang Nabi tak ajak, bawa amalan ibadat yang Nabi tak ajak. Baru ni ada tersebar pula seorang penceramah, dia kata
kita boleh hadiahkan kepada si mati solat sunat, hadiah. Lepas tu kalau kita sibuk, kita boleh upah orang, tolong solat kan. Sudah ada package pula yang menjadi mangsa budak-budak tahfiz. So budak-budak tahfiz ni akan sembahyang sunat kan. Lepas tu dia niatlah kepada siapa yang dah bagi senarai, bagi bantuan, bagi duit, dah bayar. Ada senarai nama Haji Mat Lebay, Haji Mat Seman, Haji Mat Ramli, Hajah Munah binti apa ke. Dia kelas sembahyang tu niat pahala kat kawan tu. Dah jadi menega pula. Tuan-tuan. Ini masalah dia. Bila mai satu benda yang menyalahi sunnah, dia akan rosak. Okey, baik. Mari kita lihat apa kata para ulama. Kata para ulama, mazhab Syafi'i dan Malik berpendapat ibadat yang dilakukan oleh orang hidup tidak bermanfaat kepada si mati. Ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat ibadat yang dibuat oleh orang hidup tak sampai kepada si mati, pahala tak sampai. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau ikut mazhab Imam Malik bin Anas, tak sampai. Tetapi mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad, depa kata sampai. So ada dua pendapat. Satu kata tak sampai, satu kata sampai. Saya ulang. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad kata sampai. Hanafi dan Hambali kata sampai. Kita semayang, kita puasa, kita niat sedekah pada si mati, sampai. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Manakala mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tak sampai. Tak sampai. Okey. Masalah sampai tak sampai itu khilaf. Masalah boleh buat tak boleh buat, atau perlu buat tak perlu buat, itu kita sebut tadi menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Kecuali ada nas dan kecuali ada hubungan, ada alaqah. Yang meninggal itu adik-beradik kita. Kita puasa bagi pihak dia. Kita semayang untuk dia, untuk mak kita, untuk bapa kita. Dan kita pun pilihlah mazhab Hanafi dan Hambali. Tiba-tiba jadi Hambali. Syafi'i, Maliki tak sampai. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah masalah kita hari ini. Kita tidak memahami isu-isu dalam agama. Itu dia. Baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambungan hadis yang berikutnya, hadis yang seterusnya daripada Aisyah. Wa anha, dan daripada Aisyah. Qalat nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum faqalu innaka tuwasil qala inni lastu kahayatikum inni abitu yut'imuni wa rabbi wa yasqini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lastu kahayatikum inni abitu yut'imuni Rabbi wa yasqini, muttafaqun alaih. Sebab tu dalam ibadat ada benda dipanggil khususiat. Hadis ni hadis khususiat, khas untuk Nabi. Kata Aisyah, nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat dan umat Islam daripada puasa wisal. Apa makna wisal? Wisal ni daripada kalimah wasala, sambung, sambung. Wisal ni puasa sambung-sambung, tak buka-buka. Hari ni puasa, esok puasa, lusa puasa, tak buka-buka. Rahmatan lahum, Nabi larang puasa wisal sebagai rahmat kepada umat Islam. Faqalu, kata para sahabat, innaka tuwasilu. Kata para sahabat, bukankah engkau berpuasa wisal? Tapi Nabi puasa, tak sambung-sambung. Qala, kata Nabi, inni lastu kahayatikum. Aku tidak sama keadaan dengan kamu. Kahayatikum, keadaan kamu dengan aku tak sama. Yut'imuni rabbi wa yasqini. Kerana aku diberi makan dan diberi minum oleh Tuhan aku.
Kata Nabi SAW, keadaan aku tak sama dengan kamu kerana aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Aku tak buka puasa pun aku diberi makan, aku diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kena pegang satu kaedah. Ini satu lagi kaedah kita nak test orang ni dia sunnah ke tak sunnah, iaitu siapa lebih hebat, wali ke nabi? Dia kena tanya soalan ni. Sepatutnya dalam interview kena tanya ni soalan ni. Masuk syarikat ke, masuk kerja ke, tanya siapa lebih berkuasa dan lebih hebat, wali ke nabi? Kalau dia jawab wali, yang masalah. Ramai orang, khususnya fahaman sufi yang gulat, yang sesat ni, mereka berpendapat wali lebih hebat dari nabi. Alasan mereka Khidir. Dalam Quran Allah cerita pasal Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Khidir tu, itu yang mereka kata nama Khidir tu Bulia bin Mulkan tu. Kan? Mereka duk suruh kalau ada masalah berdoa dekat Bulia bin Mulkan. Itu syirik. Nama sebenar Khidir wallahu alam. Betul ke Bulia bin Mulkan? Kenapa disebut Khidir? Sebab dia pakai baju hijau. Jadi sebab tu ada gambar-gambar sufi ni serban mesti hijau. Tok guru pakai serban hijau, konon-konon Khidir. Selendang hijau Khidir. Baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, depa kata Khidir ni dalam Quran, dalam surah Kahfi, dia boleh tegur Nabi Musa. Nabi Musa seorang rasul yang hebat, kena belajar dengan Khidir, kena marah dengan Khidir, kena apa? Kena ditegur oleh Khidir. Maknanya Khidir lagi terror daripada Nabi Musa. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak demikian. Kerana hal yang demikian berlaku sama dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam surah Abasa, apabila Nabi ditegur kerana sikap ataupun tindakan yang dibuat oleh Nabi SAW terhadap Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah tentu kedudukan Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum lebih rendah daripada kedudukan Nabi. Tetapi dalam Al-Quran Allah menegur Nabi sebab Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum, sehingga turun surah Abasa. Maka hal yang sama dengan Khidir. Kedudukan Nabi Musa lebih utama daripada Khidir. Bahkan kata para ulama, Khidir bukan wali. Majoriti para ahli sunnah berpendapat Khidir adalah nabi. Dia nabi. Dia nabi, bukan wali, nabi. Maka dia nabi dan Nabi Musa adalah rasul. Kedua-duanya adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. So tak bolehlah nak kata Khidir ni wali, Nabi Musa nabi, so wali lagi tinggi daripada nabi, sebab Khidir tu adalah nabi. Nabi dengan nabi. Dan kedudukan Musa lebih tinggi daripada Khidir, sebab Musa dikenali sebagai Rasul Ulil Azmi. Khidir bukan Rasul Ulil Azmi. Khidir adalah utusan Allah, adalah Nabi Allah. Dan Allah menegur Musa dalam kisah dalam surah Al-Kahfi bukan untuk mengutamakan Khidir, memuji Khidir, kerana itu tak disebut nama Khidir. Allah tak sebut pun nama Khidir dalam Al-Quran. Tak ada nama dia Khidir dalam Quran. Abdullah, seorang hamba Allah, hamba kami. Abduna, hamba kami. Tak sebut pun nama Khidir dalam Quran. Bukan nak angkat Khidir, nak cerita tentang keperluan Nabi Musa untuk meluaskan pandangan baginda. Allah nak tegur Nabi Musa sebagaimana Allah menegur Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa surah Abasa. Dan ia bukan bermakna Abdullah ibnu Ummi Maktum lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Bukan bermakna Khidir lebih tinggi dari Nabi Musa. Tidak. Tetapi tengok manhaj beragama golongan sesat dalam takwil batil mereka. Mereka mengangkat Khidir lagi tinggi dari Nabi Musa. Maka dengan itu sifir mereka wali lagi hebat dari Nabi. Itu dia. Maka sebab itu kata para ulama, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, orang-orang yang mengatakan Khidir bukan Nabi, demi untuk mengekalkan hujah mereka supaya Khidir lebih hebat daripada Musa,
supaya mengatakan, premis mereka nak mengatakan wali lagi power daripada Nabi. Maka bila mereka mengatakan wali lebih hebat daripada para anbiya, oh wali lagi hebat daripada para anbiya, maka bermaksud wali boleh mengubah syariat. Ini nak pergi ke situlah. Wali boleh mengubah syariat. Maka sebab itu wali boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, menyalahi syarak, kerana dia mendapat ilham laduni. Daripada mana ilham laduni? Dari mimpi. Sudah. Dia namanya kau tahu lah, dia pusing kat situ. Maka sebab itu senjata orang-orang sufi ada 4. Senjata orang-orang sufi dan zindik ada 4 kata para ulama. Nombor 1 sekali, wali lebih hebat dari Nabi. Itu je. Itu dia punya status dia. Senjata orang-orang sufi yang sesat ini ada 4. Yang pertama mengatakan wali lebih hebat dari Nabi, berhujah kepada kisah Musa dan Khidir. Yang kedua, senjata para orang-orang sufi yang menyalahi sunnah ialah mereka yang mengatakan bahawa wali mendapat ilmu langsung dari langit mengatasi ilmu syarak. Itu sujah dia. Mana daripada kata bahawa yang kita duk mengaji Quran hadis ni, ini ilmu syarak. Manakala mereka mendapat ilmu langsung, laduni, ilmu langsung dari langit. Itu dia, nombor 2. Yang ketiga, antara masalah senjata orang-orang sufi, mereka mengatakan bahawa sesungguhnya para wali berhak mengubah syarak, berhak melakukan sesuatu yang menyalahi syarak, sebagaimana Khidir membunuh kanak-kanak dalam kisah Al-Kahfi, dan sebagaimana Khidir melakukan perkara yang tidak difahami oleh Musa. Buat benda pelik. Dan yang keempat, hujah mereka adalah mimpi, bahawa ilham laduni itu datang kepada manusia melalui mimpi. Sudah habis. Ini 4 senjata golongan-golongan yang zindik. Maka sebab itu inilah umat Islam perlu faham manhaj beragama. Sama ada kita mengambil jalan fiqh fuqaha mazhab Hanafi, sama ada kita mengambil jalan fiqh daripada mazhab Syafi'i, sama ada kita mengambil jalan fiqh daripada mazhab Hambali atau mazhab Maliki. Yang penting manhaj beragama kita adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Itu penting. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita tengok dalam hadis yang berikutnya daripada Abi Qatadah Haris bin Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila salah. Sesungguhnya aku sedang mendirikan sembahyang, kata Nabi. Aku mendirikan sembahyang. La aqumu ni maknanya nak berdiri lama, nak panjangkan solat tu. Inni la aqumu ila salah. Aku ni sembahyang, mendirikan solat. Wa uridu an utawwila fiha, dan aku ingin solat tu panjang. Kata Nabi, sesungguhnya aku ketika hendak sedang mendirikan solat, wa uridu an utawwila fiha, aku ingin solat tu panjang. Antara sunnah dalam solat adalah memanjangkan rukuk dan qiyam. Sunnah dalam solat memanjangkan rukuk dan qiyam. Fa asma'u buka as-sabi, tiba-tiba aku dengar tangisan budak-budak sabi, tangisan kanak-kanak. Nabi tengah sembahyang, Nabi ingin panjangkan solat. Fa asma'u buka as-sabi, aku dengar tangisan kanak-kanak. Fa atajawwaza fi salati, maka aku pun sekat solat aku. Atajawwaza ni aku sekat solat, mana daripada panjang aku sekat, tak mau panjang, bagi jadi pendek. Fa atajawwaza fi salati, aku sekat solat aku bagi tak panjang. Karahiyata an asyqa ala ummihi, kerana aku bimbang aku akan menyusahkan ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini manhaj beragama. Tuan-tuan nak buat apa-apa pun jangan sampai menyusahkan orang. Bahawa Nabi SAW kata Nabi, fa asma'u buka as-sabi, aku dengar tangisan budak-budak, fa tajawwaza fi salati, aku pun sekat solat aku, yang aku nak panjang aku pergi sekat, tak bagi jadi panjang.
karahiyata, kerana aku benci, an asyqa ala ummihi, kerana aku bimbang, benci, tidak mau menyusahkan ibunya. Maka ini ibadah. Dalam ibadah walaupun sunnah panjang, jangan buat kalau menyusahkan orang. Kalau dalam semayang, walaupun kita pegang sunnah lepas semayang berdoa dekat Allah, tapi kalau semayang dekat RNR, jangan berdoa. Kita semayang dekat RNR, surau RNR, orang duk berdiri beratok nak masuk semayang, kita pun duk angkat tangan, Allahumma bihaqqil yasin wal Qur'anil hakim wa bani tartahu bir risalati wan nubuwati wal wilayati wal hidayati ila siratikal mustaqim. Habis surah Yasin panjang doa. Tak boleh tuan. Ya. Jadi bila kita nak semayang, tapi kalau ia mengganggu orang, kena cepatkan. Percepatkan solat. Bagi salam, aku pegang lepas bagi salam kena baca doa, tidak jadi Wahabi. Tak apalah, tapi Wahabi pun Wahabi lah sebab ada orang kat belakang. Ini nampak tak fiqh beragama yang betul. Itulah sunnah ajak kita. Kita ikut apa yang diajar oleh Allah dan Rasul. Sama dengan orang pergi sembahyang Jumaat, saya lagi pergi sembahyang Jumaat. Nabi dah ajak pendekkan solat sebab bimbang tangisan budak menyusahkan mak dia. Habis yang kita pergi sembahyang Jumaat, parking macam ulang kena pukul. Parking kereta, ganggu laluan orang. Kan, kita pergi parking Jumaat, parking kereta tu, selamba je parking depan orang sampai orang tak boleh nak lalu. Itu bukan sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Maka sebab itu para ulama menyebutkan bahawa sunnah solat Jumaat, solat hari raya, sunnah dia jalan kaki. Sebab tak nak bagi sesak, jalan kaki. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi agama ni dia dah susun satu demi satu kaedah dia supaya tidak menyusahkan orang lain. Sampaikan Nabi kata kalau siapa yang makan bawang mulut berbau, jangan main masjid. Samalah kalau tak makan bawang pun tibai Marlboro. Hisap Marlboro main masjid, ya Allah, bila dia buka mulut baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah pula kena baca kuat-kuat, takut telinga tak dengar. Sebab ada ustaz kata kita baca Al-Fatihah kena dengar, so, telinga kita kena dengar bacaan. Tidak, tak sah. Sebab dia rukun qauli, rukun perkataan. Kena dengar telinga lah. Telinga pula pekak. Telinga pula pekak. Baca kuat pula mengganggu orang sebelah. Maka sebab itu kita kena lihat fiqh kita, cara beragama kita kena ikut sunnah. Dia bukan nak kena suara ulama bagi guideline. Itu guideline dia baca tu dengar dengan suara kita, mana kita betul baca lah. Tak semestinya kena dengar dengan telinga kita. Kalau dah telinga pekak, dah makin tua makin tak dengar. Sebab tu makin tua makin kuat baca Al-Fatihah dalam sembahyang. Ya, pakcik-pakcik kan baca Al-Fatihah kuat, makin tua telinga dia tak dengar. Sebenarnya tak perlu. Maksud para ulama ialah mesti baca. Mulut berkumat kami keluar suara tu, okeylah lah, walaupun kita pun tak dengar sebab kita pekak. Yang penting ada keluar angin. Bismillah. Bukan baca dalam hati. Dalam hati tak sah lah, sebab dia rukun qauli. Ini masalah kita cara beragama tu tak kena. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar, dalam hadis Jundub, dalam hadis Abi Hurairah, dalam hadis Ibnu Mas'ud, banyak lagi hadis, semuanya kehormatan Islam. Dalam hadis berikutnya daripada Jundub bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi fahuwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu summa yakubbuhu ala wajhi fin nari jahannam atau kama qala. Dari Jundub bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Ni daripada suku Al-Bajali. Dia sama dengan Abu Umamah Al-Bahili. Ni kumpulan Bahili, ni Al-Bajali. Kata Rasulullah, man shalla salata subhi, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam pelindungan Allah.
fala yatlubannakumullahu min zimmatihi. Jangan kamu pergi cari pasal dengan orang yang berada dalam perlindungan Allah. Bisyai'in, dengan sesuatu pun. Jangan pergi kacau dia. Jangan pergi ganggu dia. Jangan pergi memudaratkan dia. Jangan cari pasal dengan dia. Itu maksud hadis ni. Fa innahu man yatlubuhu. Sesungguhnya barang siapa yang cari pasal min zimmatihi, dengan orang yang berada dalam perlindungan Allah, yudrikhu, nescaya dia akan dapat balasan dia. Summa yakubbuhu ala wajhi, lalu dia akan dibenamkan wajahnya fi nari jahannam, dalam api neraka jahannam. Nabi kata siapa yang sembahyang subuh berjamaah, jangan kacau mereka ni, sebab mereka ni dalam perlindungan Allah. Siapa-siapa yang ganggu, kacau, usik orang yang berada dalam perlindungan Allah, dia akan dapat habuan dia, kata Nabi. Wajah dia akan dibenam dalam api neraka. Cerita dia tuan-tuan, pada zaman tabi'in, ada seorang lelaki yang jahat dan zalim, nama dia Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, pemerintah Bani Umayyah yang zalim. Dia banyak bunuh orang. Siapa lawan dia, dia bunuh. Kerana zaman tu dia zaman pemberontakan. Jadi siapa yang berontak, dibunuh. Jadi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, dia banyak bunuh orang. Tetapi dia tak berani kacau orang yang sembahyang subuh berjamaah. Sebab ada hadis ni. Jadi Hajjaj ni dia pakar dalam Quran, dia baca Quran fasih. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, dia antara orang yang bubuh baris dan titik dalam Quran. Antara yang mendorong usaha itu, usaha penyebaran Al-Quran pada zaman dia. Dan Hajjaj ni, dia tahu hadis Nabi, dia baca hadis Nabi. Jadi ada satu orang ni, masa kena tangkap, dia tok imam masjid. Maka Hajjaj kata, bunuh hal lain, dia ni jangan bunuh. Pasal apa? Lalu Hajjaj kata, hampa tak dengar ke hadis Nabi? Jahat-jahat pun tahu hadis Nabi. Sesiapa yang sembahyang subuh berjamaah, dia berada dalam perlindungan Allah. Pergi ganggu orang yang dalam perlindungan Allah, dia kena benam wajah dalam api neraka. Hajjaj pun tak berani. Dia bebaskan orang yang sembahyang subuh berjamaah. So muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini adalah di antara perlindungan Allah kepada orang-orang yang beriman, perlindungan Allah. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita balik saya nak sebut sikit. Kita berada pada zaman fitnah, tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis, umat Islam ni akan selama baik selagi mana ada satu benda dalam masyarakat, iaitu amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Selagi mana ada usaha nak mencegah kemungkaran, ada usaha nak mengajak kebaikan, kita baik. Tak ada yang tu lingkup kita, turun balak. Hari ini tuan-tuan tengok, sahabat-sahabat sekalian, tengok, kita dah ada media sosial. Zaman dulu, kita ni umat Islam majoriti ada sifat malu. Malulah nak buat benda yang bukan-bukan. Zaman dulu paling teruk pun masuk TV lah, TV radio. Kan kita telefon DJ kan, DJ radio bagi tahu ucap selamat dekat ni. Itu kira paling hebat lah. Hari ini kita ada TikTok, kita ada YouTube, kita ada Instagram. Orang menari-nari, orang berjoget-joget, bergelek-gelek di khalayak ramai tanpa ada sifat malu. Dan mereka jadi terkenal. Buat benda bodoh sekarang ni jadi famous. Maka sebab itu ada pepatah Arab menyebut, bul zamzam tu'raf. Bul zamzam tu'raf. Bul ni kencing lah. Zam-zam, kencing dalam telaga Zam-zam, tu'raf, kamu akan jadi famous. Bul Zam-zam tu'raf.
Saya tulis sikit. Bul zam tu'raf. Bul kencing dalam air zam-zam, kamu akan jadi famous. Itu tulisan Arab khat jahiliah. Bul zam-zam tu'raf. Kamu kencing dalam air zam-zam, maka kamu akan dikenal. Faham tak? Buat benda bodoh jadi famous lah. Itu maksud dia. Sekarang ni kan orang duk buat dalam YouTube, dalam Twitter, dalam Instagram, duk buat benda-benda bodoh nak jadi glamour. Orang kata bad publicity is a publicity. Ini. Maka sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kena ingat bahawa syaitan ini sentiasa nak merosakkan kita. Maka sebab itu kata para tabi'in, cara syaitan nak merosakkan manusia ni senang, dia guna perempuan. Sebagaimana disebut oleh Imam Sa'id bin Al-Musayyib, tabi'in, dia kata, ma ya'isa syaitan min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kata Imam Sa'id bin Al-Musayyib, tabi'in, menantu kepada Abi Hurairah, dia kata, ma ya'isa syaitan, tidaklah syaitan ni berputus asa, min syai'in, dalam satu urusan. Syaitan dia dah give up dalam satu urusan, illa atahu min qibalin nisa, melainkan dia akan mendatangi godaan itu dari arah perempuan. Pasal apa perempuan? Pasal perempuan hebat. Dalam kelas ada 10 orang pemuda lelaki yang gagah. Hantar Yahudi kalah. Hantar Nasrani kalah. Hantar satu orang perempuan, bagi salam, assalamualaikum, boleh minta tolong, semua kalah. Kalah habis lelaki, lurus reban. Maka sebab itu hebatnya perempuan. Maka sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, para wanita kalau mereka sedar bahawa mereka itu hebat. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, setiap kejayaan besar dalam dakwah, dalam empire, belakangnya perempuan. Nabi SAW menjadi kuat dengan sokongan Khadijah. Khadijah sokong Nabi. Setelah Nabi balik jumpa dengan malaikat Jibril dalam peristiwa Iqra, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gementak, Nabi kata, zammiluni, selimutkan aku. Maka Khadijah selimut, dalam riwayat dia masuk selimut dengan Nabi, dia peluk Nabi. Lalu dia menenangkan Nabi, dia kata, sesungguhnya engkau orang yang menyambung silaturahim, memberi makan fakir miskin, dan menolong orang yang tertindas. Allah tidak akan meninggalkan engkau. Dia bagi sokongan dekat Nabi. Dan bila Nabi cerita kepada Khadijah dia jumpa Jibril, maka Khadijah membenarkan Nabi, bawa Nabi jumpa bapa saudara dia, Waraqah bin Naufal. Bukan dia balik-balik ketakutan, zammiluni, selimutkan aku. Khadijah kata, pergi mampus. Atau Khadijah kata, apa ni buang tabiat nak selimut-selimut tengah hari ni. Ataupun Nabi kata cerita jumpa namus, jumpa malaikat Jibril dan sebagainya, dia kata merepek dah orang tua ni. Dah. Dia setia dengan Nabi, percaya dekat Nabi. Dalam riwayat At-Tabarani diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam Musannaf, ketika jenazah atau ketika Khadijah dalam keadaan nazak nak wafat, maka badan dia kurus kering. Lalu Khadijah kata dekat Nabi Muhammad, dia kata, kalaulah tulang aku boleh dijual, digadaikan untuk dapat duit, nescaya aku akan beri kepada engkau untuk Islam. Itu Khadijah. Tentu lihat, orang yang pertama syahid dalam sejarah Islam adalah perempuan, Sumayyah, yang menjadi teras dalam kekuatan keluarga Yasir, sehingga Nabi sebut, Nabi kata, tuba ali Yasir, tuba
bahagialah keluarga Yasir. Allah akan kumpulkan kamu semua dalam syurga. Sebab kekuatan Sumayyah yang mendidik anak dia, memperteguhkan suami dia. Begitu juga dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, peristiwa parit. Raja yang zalim, yang suatu ketika dahulu pernah menguasai di wilayah Najran zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Ashabul Ukhdud. Apabila dalam peristiwa Ashabul Ukhdud, raja yang zalim itu dia suruh buat parit, dibakar api. Orang-orang yang beriman kepada Allah disuruh terjun dalam parit. Dalam kisah itu Allah menceritakan, Nabi menyebut tentang kisah seorang wanita yang menyusukan anak. Dia ketakutan nak terjun dalam api sebab anak dia masih kecil. Lalu anak dia berkata, "Ya ummah, wahai ibu, jangan takut, fa innaki 'alal haq." Kerana kamu atas kebenaran. Dia pun terjun dengan anak dia. Allah sebut cerita pasal perempuan dengan anak. Allah tak sebut pasal lelaki dengan anak. Kehebatan wanita sangat kuat. Maka sebab tu kita lihat imam-imam salaf. Imam Ahmad, anak yatim, bapa tak ada. Dia dibesarkan oleh mak dia dan dia jadi ulama. Imam Syafi'i tak ada bapa. Bapa dia meninggal di Palestin. Dia dibesarkan oleh mak dia dan dia jadi ulama. Maknanya wanita itu hebat daripada lelaki kerana mereka boleh menghasilkan para ulama. Laki kena belah anak tak jadi ulama, dia jadi alamak. Tapi orang perempuan dia boleh besarkan anak-anak dan jadi ulama semuanya. Tak perlu bapa. Tak perlu bapa. Maka sebab itu musuh-musuh Islam dia menyerang wanita. Itu ni. Bul Zamzam tu'raf. Pergi kencing dari air Zamzam jadi famous. Kan? Buat benda bodoh itu kenal. Inilah prinsip yang dibuat oleh orang-orang kita di Malaysia sekarang ni. Lahirlah produk-produk yang pelik-pelik dan sebagainya, orang pergi buat benda bodoh. Jadi famous. Dan kita pun bagi muka kat mereka. Mereka pun jadi kaya raya. Lagi buat benda. Kita bagi publicity kat mereka. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi sebelum kita balik, kita kena perbetulkan masyarakat kita. Jaga orang perempuan kita. Kerana mereka adalah harta umat Islam pada masa depan. Baik orang perempuan, baiklah umat Islam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Imam Bukhari hebat kerana mak dia. Imam Ahmad kerana mak dia. Imam Syafi'i mak dia. Imam Malik mak dia. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, pentingnya ibu, pentingnya wanita dikembalikan kepada peranan yang sebenar. Jadi bagaimana caranya? Adalah melalui tarbiyah, ilmu, taklim. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita teruskan hadis Nabi pada minggu hadapan, saya nak sebut sikit je. Kita sedang membaca kitab Riyadhus Salihin, taman-taman orang-orang yang saleh, yang mana Imam An-Nawawi dia masukkan hadis-hadis ni nak bagi kita jadi saleh. Bila kata orang saleh ni, dia bukan tak buat dosa, dia buat dosa. Tapi bezanya orang saleh, dia buat dosa, dia kembali kepada Allah. Dia buat dosa, dia kembali kepada Allah. Lalu ditanya kepada Hasan Al-Basri, kalau kita asyik buat dosa, lepas tu bertaubat, buat dosa bertaubat, sampai bila? Maka jawab Hasan Al-Basri, sehingga syaitan putus asa. Bukan sampai kita putus asa, sampai syaitan putus asa. Dia ni asyik buat jahat, dia bertaubat, buat jahat, dia bertaubat, buat jahat, dia bertaubat. Apa ni? Sampai bila? Sampai syaitan yang putus asa, bukan kita. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, masyarakat Islam akan sentiasa dalam keadaan baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, selagi mana kita tidak keliru mana yang benar, mana yang salah. Tadi Nabi sebut, selagi mana kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kata para sahabat pula, selagi mana kita tidak keliru mana yang benar, mana yang salah. Sebab tu saya tertarik dengan satu video saya duk sebut banyak kali ni, cerita ni di Mesir, Memberi TV, saya duk sebut banyak kali. Ada satu perempuan pakai seksi, pakai skirt, nah, tak pakai tudung. Tapi orang hina Nabi Muhammad, dia marah, dia mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu orang tanya dia, hang tak pakai tudung, hang pakai seksi. Dia kata tak apa, tapi aku cinta Nabi Muhammad, aku cinta Islam. Mana dia ada iman, cuma dia tak ada ilmu. Itu beza dia. Dia ada iman tapi tak ada ilmu. Masalah kita hari ini, ramai orang ilmu tapi tak ada iman. Ada yang pakai burdah, ada yang pakai jubah, tapi ilmu banyak, boleh boleh bahas fiqh tu fiqh ni, tapi iman tak ada. Putus cinta, bunuh diri, terjun bangunan, terjun jabatan, rasa hidup tak ada bermakna sebab tak ada iman. Nampak tuan-tuan? Ilmu banyak, iman tak ada. Terbalik zaman dulu, iman ada, ilmu tak ada. Mak bapak kita dulu pakai tudung pun tidak, zaman pakai scarf kan, zaman main tutup-tutup, zaman Piramli, kalbun malami, kelak malam kan? Tapi iman cukup kuat, iman cukup kuat. Saya pernah ingat seorang sahabat kita, dia dah tak ada dah, sahabat kita, Allah bagi rezeki dekat dia, dia sungguh percaya sungguh. Jadi dia ni kalau sakit tak pernah jumpa doktor, tak pernah pergi hospital, dia berubat dengan Quran ya. Ada memang ada tajribah dipanggil percubaan dengan Quran. Jadi dia ni kalau sakit, dia sakit gigi, sakit gigi, orang pun katalah sakit gigi, bacalah surah surah Alam Nashrah banyak kali. Lepas tu doa ke Allah bagi gigi sembuh. Dia amal. Zaman tu ilmu tak ada, orang tak tahu mana sunnah, mana tak sunnah, mana hadis dhaif, mana tak dhaif. Zaman dulu kan mana nak tahu kan? Tapi dia percaya, pegang duk amal, hilang sakit gigi dia. Tak tahulah placebo tak placebo, hilang sakit gigi dia. Dia luka, saya jadi saksi mata, dia luka, teruk luka dia, nak kena pergi hospital. Dia kata tak apalah, tak payahlah, dia beramal dengan Quran je. Sebab dia percaya, bagi dia tak faham ayat Al-Quran wa syifa, ayat syifa dalam Quran, bagi dia Al-Quran tu memang boleh rawat sungguh lah. Dia tak tahu, dia tak tahu mengaji tafsir ke hadis ke mana nak tahu. Dia ustaz kata pegang sungguh. Jadi bila dia luka tu, dia duk basuh dengan ayat, lepas tu dia duk baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, baca surah Qul Allahu ahad, Qul a'udzu bifalaq, Qul a'udzu binnas, duk tiup, baca Al-Fatihah, duk tiup. Sembuh luka dia. Sembuh luka dia. Tetapi tak ada lebih takjub lagi lah orang ni. Saya saksi mata dia apabila dia masuk hutan. Dia masuk hutan. Sebab dia kerja menoreh. Satu sahabat ni dia menoreh. Tuan-tuan, berapa kali dia menoreh, dia jumpa ulang sawah duduk kat kaki dia. Berapa kali dia menoreh, dia jumpa ulat tedung dekat rumah dia. Dia angkat ulat tedung tu, dia campak Dia berkata macam mana, tak takut ke? Dia kata tak ada. Dia pegang tu, dia baca kuliah. Kuliah. Baca apa? Baca Qul Allahu ahad, Qul falaq, baca, pegang. Dan dia jugalah pernah balik rimau. Dia jumpa anak rimau dekat kebun betah. Anak rimau tu terbiak, dia balik rumah, bela anak rimau tu sampai besar sikit lah. Jabatan Pendidikan ambil balik. Bila jiran dah mengadu kan, dah besar. Ilmu tak banyak, tapi yakin dengan Quran, yakin dengan apa yang Allah sebut. Allah je tahu. Saya sempat rapat dengan dia, sebab dia ada hubungan keluarga dengan saya, rapat. Saya nak ceritalah, sebab dia pun dah tak ada lah, boleh ceritalah. Sakit apa-apa kan, kalau kita sakit gigi ke, sakit demam ke apa, minta dia doa kan, sakit dengan izin Allah sembuh, berkat doa orang soleh. Tapi itulah kata, zaman dulu iman tu kuat tapi ilmu tak ada. Zaman lah ilmu banyak tapi iman tak ada. Itu beza kita. Dan hari ini kita lihat benda tu semakin berlaku banyak dalam masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi sahabat-sahabat dan anak-anak sekalian, kita kena tambahkan iman dan percaya kepada Allah. Wa huwa qadir, bahawa dia berhak, dia mampu buat apa saja. Huwa qadir, dia maha berkuasa, maha berkehendak, maha mampu, maha berdaya untuk buat apa saja.
wa huwa qadir. Kena ingat tu. Qadirun ala kulli syai'. Dia boleh buat apa saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.